wala tu'assir ya karim. Yang dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan imam, pegawai-pegawai syarah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu setelah menunaikan solat berjamaah. Dan jangan dilupakan niat i'tikaf, kerana bila kita niat i'tikaf, duduk kita di masjid itu akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang kita sudah berada hampir dengan pertengahan bulan Sya'ban, atau kita sebut sebagai nisfu Sya'ban, yang mana kebiasaan bagi kita masyarakat Islam di Nusantara ini akan berhimpun di masjid untuk berdoa dan baca Yasin 3 kali. Inilah amalan yang saya waktu kecil dulu, budak-budak pun inilah yang dilakukan oleh orang dahulu. Walaupun amalan ini sebenarnya tidak ada pun dalam hadis Nabi yang menyuruh supaya kita baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Namun para ulama dahulu, kerana maklumlah orang Nusantara baru memeluk Islam, maka mereka galakkan untuk banyak beramal, terutamanya pada malam nisfu Sya'ban, berdoa dengan doa-doa tertentu. Malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis yang sahih yang Nabi telah menentukan amalan-amalan apa yang nak kita lakukan. Nak baca Yasin 3 kali ke nak apa, tak ada disebut pun. Kalau kebetulan malam tu bertemu dengan kuliah, buat kuliah pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma hadis Nabi dia sebut bahawa pada malam nisfu Sya'ban yattali Allah ila khalqi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik atau musyahin. Bila tiba bulan Sya'ban itu, pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menjenguk, maknanya Allah memberi perhatian kepada hamba-Nya dan akan mengampunkan semua dosa-dosa makhluknya. Ini hadis sahih. Kecuali 2 pelaku dosa yang tidak diberi keampunan kerana dosanya besar. Satu dosa yang berhubung dengan Allah, yakni syirik. Yang kedua ialah musyahin, yang dosa membabitkan dengan manusia, yakni bergaduh, tidak bertegur sapa dengan manusia. Contohnya bersengketa dan bertelagah, bukan dalam perkara-perkara yang membabitkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Babitkan adik-beradik bergaduh pasal berebut tanah, pasal pembahagian harta pusaka tak betul. Memanglah berdosa orang bagi pusaka tak betul. Tetapi kita bimbang takut kalau kita bersengketa juga dalam bulan nisfu Sya'ban, kita tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Taala. Kita nak masuk Ramadan ni, nak supaya ibadat kita diterima. Maka kalau kita ada bergaduh, buangkan ego tersebut, buangkan kesombongan kita, dan orang yang meminta maaf dulu itulah yang terbaik. Kadang-kadang sama-sama buat keras, yang ni pun tak nak, yang tu pun tak nak, sama-sama buat keras. Tidak kira lah salah apa. Memanglah kita hidup manusia ni biasalah, kadang terasa hati dengan kawan, dengan apa semua kan. Tetapi dia ada hak-hak dia, sempadan-sempadan dia. Jangan dibawa permusuhan itu sampai mati. Dan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali Allah peringatkan tentang pelaku dosa ini supaya mereka berbaik semua. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Memang susah nak buat kalau dah bertahun-tahun tak bertegur siapa. Tetapi kita fikir nasib kita akhirat, kita fikir tentang syurga, neraka, dosa, pahala, maka insya-Allah benda-benda macam ni dapat kita atasi. Kalau orang tu tak terima, dia tangguhlah. Kita dah hulur tangan nak bersalam, dia tolak, itu dia punya pasal. Kita sudah menunaikan tanggungjawab. Begitu juga orang yang syirik. Sama ada syirik ni sembah patung berhala ke, ataupun buat amalan-amalan yang syirik, pakai tangkal dan sebagainya, itu semua tu boleh membawa pada syirik. Percaya pada batu-batu permata yang boleh memberi kesan baik dan sebagainya, itu pun boleh membawa syirik. Jadi selain daripada syirik, Tuhan ampun semua. Dan kenapa orang-orang dulu berdoa dalam malam nisfu Sya'ban tu? Kerana berdasarkan, kita ni kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kita ada menyampaikan satu ungkapan, dia tidak cakap hadis.
Dia kata balaghana annahu kana yuqal. Telah sampai kepada kami bahawa dikatakan. Kalau ulama sebut dikatakan itu, maknanya benda tu tidak semestinya hadis lah. Ataupun kalau hadis pun tidak sahih. Bila telah dikatakan Rasulullah bersabda, itu menunjukkan hadis. Kalau qala Rasulullah, itu menunjukkan hadis tu dia percaya sahih barangkali. Dan walaupun tidak semestinya, tapi kalau dia sebut awal-awal qila tu, ulama yang tahu dah bahawa hadis yang disampaikan itu tidak mempunyai kekuatan dari sudut sanad dan sebagainya. Imam Syafi'i kata telah sampai kepada kami sesungguhnya dikatakan inna doa yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu dimustajabkan pada 5 malam. Paling mustajab sekali 5 kata Imam Syafi'i. Dia ada dengar ni siapa cakap, dia tak beritahu, tapi maknanya dia adalah sandaran. Sebab Imam Syafi'i dia tak akan bercakap benda-benda yang tak ada usul asal dan sebagainya, kerana dia ulama mujtahid dan dia tahu bahawa apa yang dia sampaikan akan dipegang oleh anak-anak muridnya, mungkin akan berterusan. Ialah sampai malam ni kita masih ungkapan ini. Imam Syafi'i dah meninggal hampir 1000 tahun lebih dah. Dia meninggal dunia. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. 150 Hijrah. Dia meninggal 204 Hijrah. 1430 34 ke 33? 34 Hijrah. 44 Hijrah. Maknanya dah 1300 tahun Imam Syafi'i meninggalkan kita. Tapi masih lagi ungkapan ini dibacakan oleh tertulis dalam kitab. Dia kata ada 5 malam. Pertama fi lailatul jumu'ah, pada malam Jumaat. Sebab tu orang-orang kampung dulu, tok guru kita baca Yasin, kemudian berdoa. Sebab inilah antara kerana nak berdoa supaya mustajab doa. Walailatul adha, malam hari raya Aidil Adha tu. Tu malam raya haji. Walailatul fitr, malam hari. Wa awwali lailatin min Rajab, dan awal pada malam Rajab tu yang lepas dah lah. Walailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Sebab tu tok guru kita dulu dia buat berdoa malam nisfu Sya'ban, baca 3 kali, kemudian doa panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Tidaklah doa itu sahaja. Dan kalau kita tak buat berjemaah pun tak apa. Katakanlah masjid kita malam tu ada kuliah, dan masjid pun on je kuliah. Doa ni boleh buat sendiri je. Bahkan sendiri itu lagi apa? Sebab hajat individu kita. Dan gunakanlah bahasa yang menyentap hati kita bila nak berdoa. Kalau kita tak guna ayat Quran, hadis, kita guna bahasa kita sendiri, biar bahasa yang kita sendiri feel dengan doa tersebut. Jangan suka hati sebut aja, biar kita rasa sentap. Itu cara berdoa dalam Islam. Jadi kalau nak buat sendiri pun boleh. Balik sembahyang isyak sekarang nak bangun malam, kalau lepas tak kira lah, berdoa pada malam tersebut. Dan tidak semestinya 3 tu. Kalau dulu orang dekat masjid 3 je, panjang umur, murah rezeki, kemudian apa satu lagi? Kesihatan. Sebenarnya boleh apa-apa sahaja pun. Dunia berkaitan dengan dunia boleh, akhirat boleh. Nak maju perniagaan, nak sihatkan, nak beri hidup panjang, apa sahaja tak kisah. Doa tu doa yang baik. Tapi kalau buat baca Yasin 3 kali, tak payahlah kita bergaduh. Walaupun benda tu tak ada dalam hadis. Kerana ni sudah menjadi amalan sejak dahulu. Dan kalau tak ada masjid buat, jangan juga bergaduh. Jangan kata masjid yang tak buat Yasin 3 kali tu, masjid dah terpengaruh dengan Wahabi. Ini berat. Yang bercakap macam tu memang jahil lah. Jahil. Dan suka menuduh orang. Kajian yang dibuat oleh puak-puak barat, dia kata macam mana nak suruh umat Islam ni lari daripada orang-orang Islam yang beramal dengan Quran dan hadis. Dia kata kita gelarkan mereka dengan gelar tertentu. Antaranya Wahabi kan. Memang betul ada ulama-ulama salaf yang keras. Tetapi jangan asyikkan berbeza sikit dengan kita, ini Wahabi. Beza sikit dengan kita, Wahabi. Ustaz tegur yang
dengan amalan yang lama-lama dibuat dan amalan itu tidak tepat dengan syarak, dia kata ustaz ni Wahabi. Itulah cara untuk menghapus kredibiliti orang. Bila dicap gelaran Wahabi, jangan pergilah. Sebab Wahabi ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berat. Sebenarnya Wahabi tu dia kalau dekat Mekah sana dia mazhab Hambali. Kita sembahyang belakang dia bukan Ahli Sunnah. Tu Wahabi belakang tu. Wahabi belakang tu. Tuan-tuan pergi Mekah kau tak sembahyang belakang imam Masjid Madinah. Sembahyang elok je. Tak ada dia baca bismillah. Mazhab dia macam tu. Tapi jangan bawa mazhab dia kat sini. Itu jadi gaduh. Yang kita sayang kepada orang Imam Syafi'i, kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang cari pasal. Kita sembahyang subuh tak baca kunut. Kan dalam mazhab Syafi'i kunut. Bacalah kunut ini dengan Syafi'i. Kena ikut. Dalam mazhab Syafi'i. Ada istilah buat perdebat antara Ustaz aku Fadil ni, ustaz yang selalu tuduh orang Wahabi ni, selalu datang sini berdebat dengan Ustaz Salman. Akhirnya dia kata Perlis bukan Wahabi pun. Dia tarik balik. Tak boleh. Sebab Perlis ni dia ikut Quran hadis. Dia ikut Quran hadis, dia meraihkan mazhab Syafi'i. Biarlah dia seorang tu. Kita cara kita. Dia pendapat dia. Tak perlu bergaduh benda macam ni tuan-tuan. Kalau bergaduh kita bertelagah sama sekali. Dan inilah cara dia nak laga-laga ke umat Islam. Ni kajian ni ada kertas kerja yang dia tulis. Ada kertas kerja yang dia tulis. Kemudian dia kata kembalikan kepada golongan Sufi ni supaya jangan campur soal pemerintahan pentadbiran. Ahli Sufi cerita pasal ikhlas beribadat saja. Dan sekat Islam politik. Islam yang membicarakan politik. Orang-orang Islam kalau dia terlibat dengan politik, jangan benarkan dia ceramah di masjid. Bukan ceramah tu cerita pasal politik, pasal parti apa, tidak. Jangan ceramah. Dia kalau dia terlibat, jangan. Sebab dia dianggap bukan Islam yang betul lah. Siapa begitu sekali serangan akan dibuat. Supaya orang-orang yang tak faham agama, yang kafir dan sebagainya, seronok mereka dalam politik, mereka boleh buat apa sahaja tanpa ada hukum halal haram. Kerana tak ada orang nak tegur pun dalam soal tersebut. Tegur-tegur ini tak boleh. Ini bukan agama, ini politik. Ini sedang berlaku sekarang tuan-tuan. Sedang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Dia buat. Supaya manusia sama-sama kita bertelagah. Bertelagah. Itu pandai dia. Padahal dalam Islam ni dia ada semua. Tak ada yang Islam tak ajar. Masuk tandas pun Islam ajar. Hulur kaki mana pun Islam ajar. Takkan memilih kepimpinan Islam tak ajar. Memilih kepimpinan tu politik lah. Bukan saya cakap parti ni, itu politik lah. Tapi kalau yang ni buang tuan-tuan, ini tak boleh. Islam sebut ni, memilih pemimpin ciri-ciri apa semua dalam Quran ada, tak boleh. Dalam Islam mesti jalan ke hukum-hukum Islam apa semua, tak boleh sebut itu politik. Hukum hudud pun tak boleh sebut itu politik. Habis. Islam akan hilang keasliannya. Dan kita bimbang, kita pergi ke dalam bangkit di hadapan Allah nanti, Nabi kata, kau style mana? Islam kau ni ikut siapa ni? Tak makan tak habis lah. Islam ni ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu Khulafa' Ar-Rasyidin tu pemimpin lah tu. Inilah susah nak buang ni tuan-tuan. Semayang, puasa, zakat, haji orang boleh terima. Tapi bila ustaz sebut macam ni, dia mula menuding jari. Atau ustaz sudah bukan bercakap agama, menghasut orang sebagainya. Padahal kita nak beri kefahaman yang betul. Jangan mereka terlibat dengan kefahaman Islam style barat, Islam moderat, Islam sederhana, tapi sederhana itu mengikut cara barat. Malam ni insya-Allah kita akan bincang sikit bab puasa tuan-tuan. Cuma saya nak sebut puasa nisfu Sya'ban ni, kalau orang ba'da hadis izan tasafa nisfu Sya'ban fala tasumu. Apabila masuk pertengahan nisfu Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Pertengahan tu 15 lah. Contoh hari ni 15. Tak boleh puasa. Siapa yang tak boleh puasa tu? Mereka yang tidak pernah puasa
Start nisfu Syaban baru nak start puasa sunat, baru nak jadi lebay. Dah terlambat. Ulama kata haram. Dalam mazhab Syafi'i kebanyakan termasuk Imam Syafi'i sendiri kata haram dan tak sah puasa dia. Tapi kalau dia ada hubung dah sehari dua tu, contoh ni hari ni hari putih 13, 14, 15. 13, 14, 15 Syaban. Dia dah ada hubung dah. 14 dia dah puasa, 15 tu tak apa. Dia boleh follow. Tapi kalau 15 baru nak start, tak ada. Sebelum ni dia tak puasa sunat, 15 baru nak start, tak boleh. Tu. Sebab hadis ni tadi, hadis ni sahih, riwayat Tirmizi. Ulama kata sahih. Dan ada satu lagi riwayat hadis, zat tasafa nisfu Sya'ban fala sauma illa Ramadan. Apabila masuk pertengahan Sya'ban, nisfu tu pertengahan, maka tidak ada puasa lagi kecuali Ramadan. Ulama kata yang inilah tadi, yang tak ada puasa sunat. Tapi kalau dia kebiasaan puasa sunat Isnin Khamis, tak ada hal. Ataupun dia puasa hari-hari putih 13, 14, 15, itu ayyamul baid. Kebetulan 15 kena nisfu Syaban. Lepas nisfu Syaban dia boleh puasa lagi. Sebab dia dah puasa dah, 13 dah puasa, 14 dah puasa. Atau kata ulama kata dia ada dah puasa dah sehari dua dalam bulan Syaban tu, maka lepas nisfu Syaban dia boleh lagi puasa. Tu. Tapi kalau baru nak start, kebanyakan ulama Syafi'i walaupun ada yang kata tidak, maka haram. Tapi kalau dia puasa qada, tak ada masalah. Puasa nazar tidak terbabit. Orang nak puasa qada, perempuan yang tak sembahyang apa laki apa, itu tak ada pasal. Sebab puasa qada bukan puasa sunat, itu puasa wajib juga. Puasa nazar bukan puasa sunat, itu juga puasa wajib. Maka boleh dibuat ketika nisfu Sya'ban lepas tu. Nisfu tu pertengahan lah, hari ke-15 tu. Hari Rabu ni lah, hari Rabu ni nisfu Sya'ban. Maknanya Selasa malam Rabu tu malam nisfu Sya'ban. Malam tu lah malam yang ajak doa tu. Selasa malam Rabu ni. Ambil peluang. Memoga pendapat Imam Syafi'i yang dia terima ni maklumat yang tepat, maka kita buatlah agar kita ambil kesempatan. Nak berdoa supaya panjang umur, sihat sampai bulan Ramadan apa semua, tak kisah. Apa-apa sahaja. Dunia akhirat. Dan tak ada had. Doa tak ada had. 10, 20, 100. Selagi larak berdoa je. Tidak mesti kena 3 tu je. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia tegur mereka yang hanya menghakkan 3 tu. Orang dulu 3 tu je. Lain tak ada. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Malam ni kita nak tengok berkaitan dengan puasa. Sebab tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan pembersihan, tuan-tuan. Dia nak bersih diri kita supaya suci daripada dosa. Bukan dosa-dosa tahun lepas, dosa sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, boleh kita bereskan dalam bulan Ramadan. Sebab ini peluang besar. Sebab tu para ulama dahulu mereka bersiap siaga untuk menghadapi bulan Ramadan. Habis saja puasa Ramadan terus mereka bersiap-siap dah. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan rojak Sya'ban Ramadan tu, rojak Sya'ban 2 bulan. Sebab nak hadapi Ramadan ni. Sebab itu stamina mereka cukup kuat dalam ibadah, kerana mereka sudah biasakan ibadah. Imam Syafi'i sebagai contoh dilaporkan bahawa dia membaca Quran satu hari 2 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Dan malam tu dia khatam dalam solat dia, dalam sembahyang dia. Maknanya kalau Ramadan tu 30 hari, dia khatam 60 kali. Dan kebanyakan ulama dahulu dia tinggalkan semua perkara-perkara lain yang membaikkan hadis. Imam Malik bungkus kitab hadis dia letak dekat rak. Bulan Ramadan kata ini syahrul Quran, bulan Quran. Untuk baca Quran, untuk faham Quran, tadabbur Quran. Siapa yang ada Facebook, saya ada seorang kawan, memang dia ni orang Singapura tapi dia dapat kerakyatan sini. Dia belajar sama saya dahulu dah dekat UKM. Dia ni lah warok, saya bergaul dengan dia, duduk serumah dengan dia. Dia masuk pun umur dah 30 masuk UKM tu.
Dia tiap-tiap pagi 7 lebih kata tuan-tuan masuk Facebook tazkirah harian. Tiap-tiap pagi dia tafsir Quran. Kita tuan-tuan, kita nak belajar tafsir tiap-tiap hari, nak baca sendiri, tobat susah. Masuklah, saya pun masuk. Dapat manfaat. Dia dalam 7 lebih dekat sampai pukul 8 kot, gitulah. Terpulanglah pada masa tuan-tuan. Kalau orang ada kerja apa semua, tiap-tiap pagi tazkirah harian, dia punya apa ni? Tajuk dia punya Facebook dia tazkirah harian. Tiap-tiap hari dia, pagi dia buat. Percuma aja. Tak ada dia minta yuran, dia tak apa. Dia tafsir ayat Quran. Dan tafsir dia saya tengok terbaik. Sebab dia pernah bertalaki dengan saya sebut dulu Maulana Abdul Hadi yang ada dekat Jetih tu. Dia ni ulama lulusan India. Dia ada modul dalam mengajar Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dia biasa dia buat 50 hari. Saya ada masa nak pergi sebab kerja kan. Baru ni ada sahabat kita nak pergi, tapi nak pergi tiba-tiba PKP. Dia akan buat bulan Syaban penuh, bulan Rajab kata silap 30 hari, kemudian masuk bulan Syaban 20 hari. Lepas tu habis dia 50 hari satu Quran. Dia dah buat berbelah tahun dah tuan-tuan. Dia percuma aja, tak ada bayaran, tak ada apa. Percuma dia buat. Cuma kalau orang jauh datang apa semua, orang Singapura, orang mana jauh-jauh, ustaz-ustaz pun datang, ustaz yang lulusan Arab-Arab. Sebab modul dia tu hanya ada dia ambil dekat Maulana sana. Dan dia telah mahir dalam dengan modul dia tu. 30 juzuk Al-Quran. 50 hari. Dekat Ramadan dia berhenti. Dia buat kat masjid. Kawan saya tu pernah pergilah tapi tak sampai 50 hari. Dia pergi, dia tengok belajar dengan ustaz tu, duduk sewa rumah tu. Saya pun cadang nak pergi kalau pencen ke apa, ambil 50 hari. Berhenti kuliah dulu 50 hari, bawa anak-anak isteri, anak-anak sewa rumah kat sana, kat Jetih 20 hari. Tapi kawan saya ni special, dia talaki kitab tafsir tu dekat Mekah. Dia pergi Mekah 40 hari. Dia bukan pergi travel ni, dia pergi guna dia visa ke apa, tapi 40 hari dia duduk. Dekat hotel buat hari 40 hari dengan ustaz tersebut, dengan Maulana Abdul Hadi. Dan dia kata dia belajar akhlak, adab dengan Maulana Abdul Hadi lebih daripada belajar Quran lagi. Quran tu Quran lah, belajar adab dengan para ulama. Dan kawan saya tu Ustaz Azhari Mustafa. Kalau orang Singapura dia kenal lah Andalusia, satu pusat pengajian yang ada puluh-puluh cawangan, dia yang asas tu. Tapi sebab dulu orang tuduh dia sebagai, masa tu kan teroris apa semua tu, dia pun berhenti sebab dia tak nak dia ada tubuh tu yang terbabit sama nanti orang tutup, sedangkan umat Islam banyak dapat manfaat. Jadi sekarang dia dapat kerakyatan Malaysia, tiap-tiap pagi dia buat. Masuk je tazkirah harian secara kalau tuan-tuan tak sempat boleh tengok, dia kupas ayat Quran, hadis, ayat Quran, insya-Allah kita dapat manfaat. Kita nak baca sendiri tuan-tuan, saya sendiri walaupun ustaz, nak baca tafsir hari-hari apa semua pun susah. Bila dengar orang ceramah, alhamdulillah dapat manfaat. Dan Quran tu dia boleh membuka pintu hati kita. Masuklah. Tak boleh nak pergi dengan Maulana Abdul Hadi 50 hari tu, dengan komitmen kita pun boleh dengar yang dia tu. Saya tak perasan dia dah sampai, tapi tadi saya dengar berkaitan dengan Nabi Musa dengan Firaun dan sebagainya. Hari ini kita nak itu sikit berkaitan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan ni bulan Allah nak bersihkan kita. Sebab apa? Sebab lepas Ramadan dia terus masuk bulan haji. Kalau takdir kita pergi haji, kita bersih tuan-tuan. Kita dah bawa bekal, yakni bekal takwa. Kerana Ramadan puasanya untuk takwa. Dan bila kita nak pergi haji, kita kena bawa bekal. Dan Tuhan dah sebut sebaik-baik bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal kamu nak berbekal ialah takwa. Takwa itulah yang kita nak bawa, yang kita kerusuh sebulan tu untuk pergi haji tu. Supaya haji kita laisalahu illa hajju mabrur, laisalahu jaza illa jannah. Tak ada balasan lain kecuali syurga.
Haji mabrur ni tu tak sebut pahala sekian-sekian 30 gitu, tak ada. Dia terus syurga terus. Bila kita bawa bekal takwa yang kita proses dalam bulan Ramadan. Sebab tu dia dah buat cantik dah. Rajab, lepas Rajab Syaban, Syaban Ramadan, kemudian haji. Haji ni penutup kepada bulan Islam. Buat haji habis dah. Rukuk Islam kita dah komplit dari sudut itu. Balik rumah kita buat biasa tu je. Siapa yang dah pergi haji dah komplit dah rukuk Islam. Kalau dia sembahyang tak tinggal, puasa, zakat. Tu. Jadi puasa ni sebenarnya dia bukan amalan yang susah nak buat. Dari sudut nak lakukan tu bukan susah. Sebab puasa ni dia tidak perlu buat pun. Puasa ni menahan diri sahaja. Dia bukan macam sembahyang, ada rukuk, ada sujud. Dia bukan macam pergi haji, ada benda fizikal, kena tawaf, kena sa'i, kena melontar, kena bermalam di Muzdalifah, wukuf di Arafah. Benda-benda fizikal banyak. Haji tak ada banyak baca, tak ada banyak baca. Kalau kita tak hafal pun boleh buat buku. Itu bukan wajib pun. Haji lebih pada fizikal untuk kita menghayati, yu'azzim sya'airallah, untuk menghayati dan mengagungkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah. Kat Mekah kita pergi tempat turun wahyu, kita pusing rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan kesungguhan kita untuk datang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berwukuf di Arafah sebagai mini padang mahsyar untuk kita menghayati bahawa suatu hari nanti kita akan berhimpun di tempat yang lebih besar lagi, lebih daripada pada mahsyar. Pada mahsyar pun kita tak jumpa dah jiran kita yang kita mungkin jumpa sebelum wukuf. Ramainya manusia, pakai yang putih semuanya. Itu mini pada mahsyar, mengingatkan kita pada akhirat. Melontar itu melontar syaitan, mengerti bagaimana sa'i itu tentang apa nama tu? Hajar yang berulang-alik. Seorang ibu muda yang ditinggalkan terkotak kanting di padang pasir oleh suaminya, tapi yakinnya pada janji Allah, dia tidak merungut pun. Itu yang nak dihayati, bukan sekadar hanya berulang-alik. Itu haji sebenarnya. Sebab tu haji tak perlu hafal banyak, tak apa banyak. Kita bawa perasaan kita tu dan menghayati setiap kali pelakuan-pelakuan haji tersebut. Puasa ni tuan-tuan, dia lebih pada meninggalkan. Dia lebih meninggalkan. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan bersetubuh, meninggalkan aja. Kalau sembahyang tu buat, puasa tinggal. Sebab kita ni tuan-tuan, susah kalau kita nak tinggal. Kalau Tuhan tak wajibkan nak tinggal makan minum, tak boleh dah. Tak boleh, kita diet pun kita akan makan. Tapi bila atas nama Tuhan, sanggup tinggal. Makanan yang halal kita boleh tinggalkan. Kita faham kalau halal pun tinggal, apa lagi yang haram. Kalau yang halal kita beli sendiri dalam peti sejuk rumah kita boleh tinggalkan kerana Allah yang suruh tinggal. Apatah lagi betul-betul Tuhan larang tinggal makanan yang haram. Kalau orang betul-betul menghayati susu Ramadan, tak ada lagi rasuah. Tak ada lagi rasuah. Rasuah tu puasa puluh-puluh tahun dia tak faham ni. Imam Ghazali sebut puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Yang Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu jaza' illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu je, lapar, dahaga, lepas tu makan, kenyang balik. Itu sahaja. Kita boleh tinggalkan isteri yang halal, Allah suruh. Apatah lagi benda-benda yang haram, berzina dan sebagainya. Ini kita boleh tubuh badan kita sendiri. Kita tak boleh masuk sesuatu ke dalam rongga untuk memberi isyarat bahawa semua yang ada pada kita bukan milik kita, hanya pinjaman sahaja. Sebab tu siapa yang menghayati Ramadan pada hari pertama, dia sudah tahu bahawa dia hamba yang tidak punya apa-apa di atas muka bumi ini, yang semuanya hanya pinjaman. Isteri sendiri tak boleh bersetubuh, makanan sendiri tak boleh makan, bahkan rongga badan yang milik kita sendiri pun tak boleh masukkan sesuatu kerana pemilik sebenar sudah melarang dan menghalangnya. Sebab tu orang puasa mesti jadi baik. Dia mesti rasa harta bukan hanya pinjam. Sebab tu dia akan bersedekah bila bulan Ramadan dengan sedekah yang lebih pada bulan lain. Dia kena gunakan potensi dia
yang selama ni dia gunakan untuk kelalaian, untuk baca Quran, untuk beribadah, untuk berbuat baik dengan keluarga dan sebagainya. Ramadan kalau dihayati betul-betul, ini bukan program bumi, ini bukan program yang diatur oleh mana-mana pakar pendidikan, tapi program silibusnya daripada langit. Allah atur dah tuan-tuan, Ramadan nanti siang hari puasa, ada malam tarawih, kemudian bangun sahur pula supaya kita ada masa untuk qiyamul lail, kemudian sahur supaya dilewatkan, supaya jangan ketinggalan subuh berjamaah. Saya beritahu kita juga dicepatkan berbuka, kemudian berbuka pula dengan buah kurma untuk memberikan tenaga segera, dan tenaga segera yang dapat itu untuk digunakan solat berjemaah bagi lelaki, bukannya untuk makan dan makan lagi sehingga melupakan solat berjemaah. Saya pesan betul-betul tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat datang solat berjemaah bagi lelaki pada bulan Ramadan, terutamanya maghrib berjemaah, percayalah tuan-tuan, tuan-tuan belum lagi benar-benar berada dalam silibus Ramadan yang betul. Sebab saya tengok kebanyakan masjid surau, bila masuk bulan Ramadan, yang datang maghrib berjemaah lagi sikit daripada sebab Ramadan. Kenapa sikit? Kau tengah makan. Adakah bulan Ramadan bulan makan-makan? 11 bulan dah kita beri laluan untuk perut kita. Mana tempat kita tak pergi. Orang cakap viral dalam Facebook, dalam grup WhatsApp kita, tempat ni sedap, insya-Allah besok kita sampai. Bahkan kita minta pula location supaya di-sharekan, supaya kita dapat angkut semua anak bini kita untuk memenuhkan tembolok ini. 11 bulan kita beri laluan. Ramadan, tolong. Bukan lagi laluan untuk perut. Bukan lagi laluan untuk perut. Sehingga kekenyangan dan kekenyangan, akhirnya kita tinggalkan solat berjemaah maghrib. Sebenarnya kita masuk bulan Ramadan untuk apa? Untuk menahan sekejap nafsu makan kita, supaya nafsu makan berkobar-kobar pada waktu maghrib, dan kita penuhkan balik seolah-olah tidak ada hari esok lagi untuk makan. Kalau ini yang kita lakukan, kita belum kena Ramadan, walaupun mungkin kita menjadi peserta Ramadan sudah 30 kali atau 30 tahun. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, tak ada siapa tak lapar bulan Ramadan. Sebab tu Tuhan suruh cepat berbuka dengan buah kurma basah. Kurma basah lebih memberikan kadar tenaga segera berbanding dengan kurma kering tamar. Semuanya ini ada sebabnya, supaya digunakan untuk beribadat. Tapi bila tak datang maghrib berjamaah, maka tidak faham tuntutan Ramadan itu sendiri. Soal tuan-tuan nak berbuka masjid ke berbuka kat rumah, itu bukan persoalannya. Yang penting kita hadir. Dan perempuan walaupun dia tidak diberat solat berjemaah, dia kena buat cepat solat itu di rumah. Ini bulan ibadat tuan-tuan. Makan boleh makan, nak pergi pasar Ramadan pergilah. Saya ustaz, bulan Ramadan saya tak nak masak-masak lah, saya malah saya nak tumpu ibadat, saya beli. Okey, tak ada masalah. Boleh beri rezeki pada orang lain. Dan bazar Ramadan kena ingat, jangan sampai asar tak solat. Sebab saya dah beritahu dulu berlaku dekat Jasin, ribut datang. Waktu bila tu? Waktu asar. Tengah berniaga, orang nazar. Tuan-tuan, tak ada yang lebih penting daripada Ramadan melainkan ibadat. Jualan kita apa semua, berikan laluan dulu untuk. Ni kadang-kadang dah pacak dah dia punya kemah lepas Zuhur tu. Siapa nak pergi beli ni? Orang dia puasa, kau orang tak puasa. Tu. Jual air pula tu lepas Zuhur. Yang tu kawan tu awal pula beli. Saya memang awal supaya tak kalut sangat dia punya ayat dia. Beli awal supaya tak kalut. Memang tak kalut. Jadi tuan-tuan, bukan kita larang orang berniaga apa semua, kita tak larang. Tapi jaga solat. Kadang-kadang ada setengah, bukan semua. Bazar Ramadan ada tak sembahyang asar. Tak puasa pun ada, saya pernah tengok. Tak puasa orang berniaga tu. Penting sangat berniaga kau tu. Siapa kau tinggalkan rukun Islam. Siapa yang memberi rezeki kepada perniagaan kau sehingga dapat habuan apa semua. Kalau bukan Allah. Tiba-tiba Allah itu kau derhakakan. Apa sebenarnya yang kau buat dalam bulan Ramadan? Ada yang terlalu sibuk berniaga, sampai maghrib dah masuk dah, duk sibuk lagi. Kita lalu nak pergi tarawih, masih lagi duk kemah, tak ada sembahyang lagi. Ini pun berat. Bukan jangan kata ustaz kata ke saya tak tahu tuan-tuan berniaga ke apa, tapi peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
Berilah peringatan kerana peringatan memberi manfaat kepada orang beriman. Kita nak berniaga lah, tapi ingat macam tu lah. Kita berniaga dapat pahala menyenangkan orang berbuka. Cuma berniaga bazar Ramadan selalu saya ingatkan, ada sedikit sedekah-sedekah. Janganlah bila mentang-mentang bulan Ramadan kuih-kuih pun jadi kecil semua. Dengan alasan kuih pun puasa ustaz, bukan kita je. Ni makin Ramadan makin kecil dia punya karipat. Kadang-kadang jual karipat oksigen. Itu memang kurang ajar kan. Letak kat matahari tengok ada seketul je dia punya tu inti dia. Yang lain semua kosong. Tengok punya kembung tu, wow, memang dahsyat. Ini jadi kita kena ingat, biarlah ada nilai sedekah juga. Bukan sahaja untuk mengauk keuntungan. Kita tak pernah larang dan tak ada pun ulama larang untuk berniaga ke apa ke, tidak ada masalah, cuma kena itulah. Kadang-kadang tempat perniagaan tu patut, kalau bazar-bazar sini ada kat sini dekat dengan masjid dah, tak ada masalah apa dah. Kalau katakan bazar tu dengan masjid, pihak berwajib patut sediakan musalla sementara untuk orang yang itu tu, bukan sahaja nak ambil duit, nak ambil sewa, nak ambil apa, tapi tidak sediakan kemudahan. Contohnya musalla, buatlah kemah sikit, kan, letaklah sejadah itu untuk peniaga-peniaga tu solat kalau tempat tu jauh daripada masjid dan surau. Kalau tak sedia pun kita boleh solat pun mana-mana pun boleh solat. Solat ni bukan masjid sahaja. Tu kalau kita dekat masjid boleh berjemaah sama-sama, itu kita pun boleh, tak ada masalah. Tu. Puasa ni sebab tu tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan tengok televisyen, entah apa-apa, tinggalkan dengan mengambil masa kita berjam-jam dengan handphone, tinggalkan semua. Kita ni betul-betul nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tinggalkan, kita akan buat benda-benda kebaikan. Sebab tu bulan Ramadan kita tengok ramai yang datang solat. Dan sikit lagi tuan-tuan, rukun puasa ni ada 2 sahaja. Sebab dia bukan ibadat buat. Sembahyang 5 minit, rukunnya 13. Puasa hampir 12 jam. Bahkan kalau tempat yang siangnya panjang, ada yang sampai 18-16 jam puasa. Tapi rukun tetap. Yang pertama niat. Niat benda yang tak nampak. Sebab puasa memang bukan untuk buat, dia untuk tinggalkan. Niat dalam hati. Saya selalu ingat, waitu sauma ghadin itu bukan niat, itu lafaz niat. Siapa-siapa sepanjang hidup tak pernah hafal nawaitu sauma ghadin, dia tidak, puasanya tetap sah seandainya dia niat pada waktu malam. Kerana niat puasa Ramadan dan puasa fardu, sama ada puasa wajib yang lain, nazar ke apa ke, puasa qada mesti malam. Puasa sunat apa? Puasa sunat tuan-tuan tak berhajat lagi puasa, tapi tak sarapan. Tengok 10, sarapan belum lagi, rasa macam nak puasa, okey boleh on je. Puasa sunat apa? Tapi puasa qada, dia puasa wajib tak boleh, kena malam, kena niat. Puasa Ramadan malam kena niat. Malam tu malam jatuh matahari sebelum subuh, tak kira nak niat bila-bila. Bahkan ulama katakanlah ada orang tengah sembahyang tarawih, dia niat nak puasa Ramadan, puasanya sah. Tapi janganlah pilih masa tu pula. Tengah tarawih nak niat, sibuk nak. Katakanlah ada yang niat waktu tu, sah. Dalam hati nak puasa Ramadan tu, nawaitu tu ucapan niat. Kalau tak baca tak ada masalah. Tak payah nak kelang kabut kalau tak hafal tu. Jangan bila diisytiharkan oleh penyimpan Muhammad besar Raja Melayu, dia tak hafal nawaitu sauma ghadin, duk sibuk telefon Tuan Imam malam tu. Pukul 12 Tuan Imam dah tidur, angkat dah. Dia contoh, tak payah. Kata ulama, siapa yang bangun sahur, dia sudah ada niat untuk puasa, itu pun dikira. Kalau bangun sahur, dia bangun untuk apa tu? Makan sahur tu, dia niat nak puasa lah. Walaupun dia tak cakap pun, dia dah ada niat. Itu pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata itu pun dikira niat. Cuma iman kita baca nawaitu sauma ghadin tu nak ingatkan. Kok ada yang terlupa, mana tahu. Lupa kan, kadang-kadang sibuk balik tarawih tak ingat nak niat. Tak boleh lah, sebab puasa mesti niat malam. Cuma Imam Syafi'i, Imam Malik, dia kata, Imam Malik guru pada Imam Syafi'i, dia kata niat tu malam pertama sebulan terus.
Dalam mazhab Syafi'i pun ikut yang ni, ada yang ikut. Malam pertama tu niat aku puasa sebulan Ramadan. Kalau ada terlupa, kok terlupa, maka dia boleh pakai yang sebulan tu. Tapi kalau tak terlupa, kena niat tiap-tiap malam. Dia macam tayar spare, saya beritahu. Kalau tayar betul bocor, pakai yang spare tu. Kalau bocor, tak payahlah nak keluar dalam bonet tu, apa hal ni pula kan. Macam itulah. Malam pertama niat sebulan terus. Kok malam ke-17 ke apa nak niat malam, maka boleh dia pakai yang sebulan tu. Tapi kalau tak terlupa, mesti kena niat tiap-tiap malam. Yang kedua, rukun dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tinggalkan aja, tak payah buat, tinggalkan aja. Jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh, jangan masukkan suatu ke dalam badan. Siapa yang korek telinga dengan jari itu tidak batal. Korek hidung dengan jari biasa-biasa tu tidak sampai ke dalam, tak batal. Injection tidak batal kerana dia bukan masuk ke dalam rongga, dia masuk dalam liang. Inhaler yang digunakan yang orang yang asma tu, kalau dia terpaksa menggunakan untuk melancarkan pernafasan, maka dalam fatwa negara kita tidak batal. Walaupun ada ulama kata batal. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin kata batal. Tapi ulama ikut mazhab fatwa dalam negara kita. Fatwa dalam negara kita kata ambil pendapat tak batal. Maka siapa yang ada penyakit lelah asma tu, dia guna penyeduk tu, tapi janganlah dia sengaja-sengaja nak guna. Memang dia rasa tak selesa, dia guna, maka itu dibenarkan. Derma darah tidak batal tapi makruh. Berbekam makruh, walaupun tidak batal. Injection tidak batal, macam musim Covid pun ni kan kita injek, tak batal puasa. Inhaler tu sebab dia bukan mengenyangkan, dia bukan masuk dalam perut, dia untuk melegakan pernafasan. Tapi jangan kias dengan rokok pula. Dia kata asap rokok pun tak masuk dalam perut ustaz, dia hanya berkisar dekat paru-paru je. Itu tak boleh. Rokok tu lain cerita tu. Sebab saya sebut macam ni masa saya mengajar di Sarawak, ada seorang cucu tu dia cakap, atuk dia cakap isap rokok tak batal. Atuk dia umur 70 tahun tau. Isap rokok, cucu pun tegur, atuk isap rokok tak batal. Macam saya cerita dulu, orang Sarawak, saya mengajar tu, tengah makan, tiba-tiba azan, ambil tudung saji, tutupkan kepala, makan dalam tudung saji, tak batal. Dia punya fatwa dia lah, seolah-olah malaikat tak tahu. Buat apa ya bawah tudung saji tu? Sebenarnya batal, dia nak menghalalkan apa yang dia nak buat tu. Macam tadi rokok tadilah, dia nak halalkan rokok, dia kata tak batal sebab tak mengenyangkan. Dia bukan kira mengenyangkan. Makan sikit pun batal walaupun tak kenyang, kecuali terlupa. Kalau bersetubuh lelaki ganti puasa tu sehari, kemudian kena merdeka seorang hamba, tak ada hamba kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh selang sehari, mengikut kalender hijrah. Kalender hijrah untung sikit lah, mungkin ada 29, 31. Kalau dia selang sehari, dia itu kena mula balik. Kalau dia tak mampu, beri makan 60 orang fakir miskin. Bagi perempuan hanya qada puasa saja, untuk lelaki saja. Yang kena ni lelaki. Perempuan qada. Lelaki qada tu satu hal, kemudian yang 60 hari atau merdeka seorang hamba tak ada, terus kepada 60 hari berturut-turut. Tak boleh selang, berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain di Al-Quran. 2 bulan berturut-turut. Kalau tak ada tu barulah beri makan 60 fakir miskin. Jangan terus beri makan fakir miskin. Awak tu orang muda lagi, mungkin boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Kena cuba dulu. Tu. Jangan nak ambil yang mudah. Jadi tarawih apa semua tu biasalah, nak buat 8 ke 20 ke terpulang. Sayyidina Umar pernah buat tarawih zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 33. Tarawih ni bukan kira rakaat tu sangat. Rakaat tu minimal dia 8. Tapi dia kira kualiti tarawih. Cukup-cukuplah bergaduh pasal sebelah, pasal 21, pasal 20, berapa. Tapi kita bergaduh ataupun muhasabah tentang kualiti tarawih kita. Khusyuk ke tarawih kita, atau sekadar melepas batuk di tangga, atau sekadar tarawih je. Jangan tak tarawih sudah. Tak. Tarawih adalah medan munajat kita. Dan yang mempengaruhi ialah perut kita. Kalau tuan-tuan sudah
kenyangkan perut cara melampau, jangan bercakap lagi pasal tarawih yang khusyuk. Kerana kekenyangan dia akan berlepas, dia akan meletihkan, dia akan menyebabkan mata jadi mengantuk, dia akan menyebabkan fikiran kita tidak akan dapat fokus. Dan sebab tu Nabi tidak larang kita untuk makan banyak, terutama ketika atur-aturlah sendiri. Bukan kali pertama ni kita puasa, sudah banyak kali dah kita menyertai kerusuh Ramadan. Tahun ni nama kita terpilih sekali dalam senarai yang panjang dengan berkat doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan tolong sampaikan kami dalam bulan Ramadan nanti, wahai Allah. Kerana bulan Ramadan bulan perbersihan. Saya nak tutup dengan hadis Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan sebenar-benar mengharapkan pahala daripada Allah dan juga ihtisaban dan mengharapkan pahala daripada Allah dan penuh keimanan, dia buat kerana keimanan, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lampau. Man qama Ramadana, siapa yang menghidupkan Ramadan termasuk tarawih, ihtisaban dengan mengharapkan balasan daripada Allah, dia kualitikan tarawihnya dengan khusyuk, dengan apa, dan dengan penuh keimanan, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Man qama lailatal qadar, siapa yang hidupkan malam al-qadar, malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan dan mengharap pembalasan, maka dia akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Puasa, tarawih, qiyamul lail, semuanya elemen penghapus dosa yang Allah mahu berikan kepada kita dalam bulan Ramadan, supaya kalau nama kita terpanggil menunaikan ibadat haji, kita pergi ibarat putih sebagai putihnya kain umrah kita, dan insya-Allah inilah akan menjadikan haji kita haji mabrur yang tidak akan mendapat balasan lain kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita tak sempat dah kali dua kan, dah nak Ramadan dah, minggu depan dekat itu ada sekali lagi kan, sempat dah kan, tak ada kan. Jadi saya ucap selamat bernisfu Sya'ban, selamat walaupun belum Ramadan lagi, menyambut Ramadan. Dan kalau ada terkasar bahasa, tersinggung peribadi semasa menyampaikan kuliah, ada yang terasa dan sebagainya, saya minta maaf lah. Untuk kira penutup pada penggal ni lah sebelum kita Ramadan, sebab Ramadan kita tawakuhkan kuliah-kuliah untuk beri laluan. Tapi tuan, kalau ada panggil ustaz-ustaz apa ni, jadi imam ke hafiz ke, bacalah, walaupun tidak itu baca kitab yang baca tu, Fadhilul A'mal tu, ambil bab-bab Quran, bab-bab apa, baca. Lepas asar imam boleh baca, walaupun tak perlu hurai, baca saja, supaya jangan terputus dengan ilmu. Dan kita masih ada lagi kuliah subuh pada bulan Ramadan yang tidak dihentikan, cuma kuliah maghrib je. Yang memoga kita terus istiqamah melakukan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak kira betapa banyak amalan, tapi kualiti yang dilihat pada amalan tersebut. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal yang dilakukan berterusan walaupun dalam keadaan tidak banyak ataupun sedikit. Tertangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina haqqa wa sabis sabr.